Dan kita akan lanjutkan perikop dari kelanjutan khotbah minggu lalu. 我们接下来就是今天讲到上个礼拜的接下来的信息。 Dari Lukas 24 ayat 13 sampai 27路加福音24章第13到27节， dengan sebuah tema wajah yang muram. 题目就是说脸上带着愁容。 Coba lihat kanan kirinya ada yang wajah muram nggak ya? 我们看左右边有没有脸上带着愁容。 Bapak yang kasih dalam Tuhan, saya akan baca ayat, dan bersama dengan semua Helen ayat yang ke-17 saja. Nanti di dalam kelanjutan khotbah kita akan lihat beberapa ayat yang lain. 我们单单看第一节24章第27节。 Ayat yang ke-17 bahasa Indonesia, nanti bahasa Mandarin. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. 第17节，耶稣对他们说：“你们走路彼此谈论的是什么事呢？”他们就站住，脸上带着愁容。 Seorang yang bernama Paul Tripp pernah berkata seperti ini, manusia adalah pembuat makna. Kita mencari makna dan tujuan dalam setiap peristiwa, dalam setiap aktivitas, dan dalam setiap hubungan dalam hidup kita. 有一个人叫做 Paul Tripp， 他这么说：“人类是意义的创造者，我们在生活中的每一件事、活动和关系中寻找意义和目的。” Apa yang dikatakan oleh Paul Tripp ini rasanya menjadi relevan di dalam hidup kita. 那么这个 Paul Tripp 告诉我们，好像我们在生活上有关系的。 Membuat makna adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa henti, bukan? 那么人类我们是意义的创造者， Kita tidak pernah berhenti untuk mencoba memikirkan tentang kehidupan ini. 我们永远不会停止思考的生活。 Kita mengajukan berbagai pertanyaan, membuat asumsi, menarik sebuah kesimpulan. 我们常常提出问题，也做出假设，做出结论。 Membuat koneksi, menafsirkan data, dan membuat perbedaan. 我们建立联系，解释数据，并做出区别。 Baik saat kita menderita, 当我们痛苦的时候， saat kita berjuang, 我们奋斗的时候， ataupun saat kita bersantai. 或者是我们很休闲， Seringkali kita bertanya, apa sih gunanya? 我们常常就问：有什么意思呢？ Apa arti semuanya itu? 那么有什么意义呢？ Ketika kita hari yang lalu Sabtu dan kemudian kita hari ini ibadah, kemudian kita akan bertanya apa gunanya ibadah? 那么我们这个礼拜六就跑到礼拜天，我们就问：为什么我们要敬拜神呢？ Apa arti saya harus ibadah? 为什么我们敬拜神是为了什么呢？ Anak kita yang sudah mulai kritis di dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan, mereka akan bertanya, apa gunanya sih harus sekolah minggu tiap minggu? 如果我们的孩子比较聪明的，他们就说：为什么我们每一个礼拜都要来做礼拜？ Anak saya itu umur 10 dan dia mulai bertanya pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis bagi saya. 那么我的孩子才10岁，他常常提出很让我们不能回答的问题。 Dan berbagai pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat kita memberikan makna pada pikiran kita. 那么这些问题叫我们有这个思考，一个思想， Pada keadaan kita, 我们的情况， pada hubungan kita. 我们的联系。 Jumat yang lalu kami pengurus pemuda fellowship seperti itu ya. 那么上个礼拜五，我们这个青年团契有这个团契， Kemudian saya tanya kepada salah seorang pengurus, kapan kamu menikah? 我就问其中的这位，我就问他你什么时候结婚？ Kemudian dia berkata, umur 30 loh, Ustaz. 他说我30岁才结婚， Berapa tahun lagi? 几年呢？ 6 tahun lagi loh, Ustaz. 再过6年呢？ Kemudian di dalam setelah pertanyaan dan jawaban itu, kemudian dia berkata, semakin saya diisi, semakin saya ikut seminar tentang kehidupan pernikahan, semakin saya berpikir tentang pernikahan. 当我参加很多的婚姻的讲座的时候，我也去思想关于结婚的事情。 Kita adalah pembuat makna. 我们是意义的创造者。 Para murid Tuhan pun adalah orang pembuat makna. 那主耶稣的门徒也是意义的创造者。 Mereka bertanya apa sih gunanya kehidupan, kematian, dan kabar kebangkitan Yesus itu. 他们就问：生命、死亡和耶稣复活的消息有什么用呢？
Dan kalau kita melihat tentang peristiwa setelah kebangkitan, tentang tokoh-tokoh para murid, banyak hal mereka membuat makna. 那么我们看见主耶稣的复活，还有其他的事情，就造成这个意义。 Tapi hari ini kita akan fokus kepada dua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. 今天我们的重点就是在两个学生，叫他们往以马忤斯的。 Di dalam bagian ini, maka Lukas memunculkan satu nama yang bernama Kleopas. 那么在这个路加福音24章上，刚才我们所读的圣经，在这里提到一个名字叫做哥留巴。 Dan orang yang kedua tidak disebutkan namanya. 那么第二个没有名字的， Ada yang berkata bahwa Kleopas ini adalah pamannya dari Tuhan Yesus. 有人就解释，就说这个哥留巴是主耶稣的叔父。 Jadi dia itu adalah saudaranya Yusuf, ayahnya Yesus. 那么他们就是两兄弟。 Yang kedua, kenapa sih murid yang kedua tidak disebutkan namanya? 为什么第二个学生没有提出这个名字呢？ Maka ada yang berkata bahwa Lukas sengaja tidak menyebutkan namanya supaya kita sebagai pembaca melihat bahwa murid kedua itu pun adalah kita. 这个路加可能故意不把第二个名字写下来，也就是说第二个人就是我们。 Tetapi kita nggak masalahin lah, Kleopas itu pamannya Yesus atau bukan. 我们就不去讨论他， Tetapi intinya adalah Lukas ingin berkata Kleopas dan temannya adalah murid Yesus. 也就是说留巴和他的朋友是主耶稣的学生。 Dan murid ini sedang menuju ke Emmaus sekitar 7 mil dari Yerusalem. 这两个人就往以马忤斯，离开耶路撒冷约有25里。 Ada yang berkata kenapa mereka ke Emmaus? Karena rumah mereka di Emmaus. 他们为什么往以马忤斯呢？因为他们的住家就是在以马忤斯。 Jadi ketika dikatakan mereka sedang pergi dari Yerusalem ke Emmaus, sesungguhnya mereka sedang pergi meninggalkan Yerusalem itu. 他们从耶路撒冷就跑到以马忤斯，也就是说他们离开耶路撒冷。 Alkitab memang tidak mencatat berapa lama sih mereka di Yerusalem sebagai murid Yesus. 圣经也没有告诉我们他们住在耶路撒冷有多长的时间。 Mungkin saja sejak pelayanan Yesus pertama kali 3,5 tahun itu. 可能主耶稣第一次出来传道的时候，他们就住在那个耶路撒冷。 Ataupun pertengahan pelayanan Yesus mereka baru masuk menjadi murid. 可能主耶稣在侍奉的一半，他们才进去。 Tetapi intinya adalah mereka murid Yesus. 也就是说，总括就是说，他们就是主耶稣的学生。 Mereka adalah orang Yahudi yang mengetahui nubuatan dan percaya tentang Mesias yang dijanjikan. 他们是知道预约的犹太人，他们相信应许的弥赛亚。 Mereka telah melihat pekerjaan Yesus dan mendengar berbagai ajaran Yesus. 他们看到了主耶稣所做的，并且聆听他的教训。 Tetapi Yesus yang mereka harapkan dibunuh dan orang bangsa Israel tetap di dalam penjajahan atau kekuasaan Romawi. 可是他们所盼望的耶稣被杀了，以色列人仍然在罗马的统治之下。 Dan peristiwa kematian Yesus adalah sebuah peristiwa di mana semua harapan mereka sirna. 也就是主耶稣的死，使他们所有的盼望都破灭了。 Dan tahun-tahun kebersamaan dengan Yesus rasanya sesuatu yang sia-sia ketika Yesus 3 mati. 年的时间跟主耶稣在一起，好像是白白的浪费了。 Karena itu ketika kita bicara tentang muka yang muram, maka kita bisa melihat dua frasa menjelaskan kenapa muka dua murid ini muram. 两个词形容两个学生，为什么他们面带愁容呢？ Ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami, mereka bercerita kepada pribadi yang bertanya itu, menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. 第20节这里告诉我们，祭司长和我们的官府竟然把他解去，定了死罪，钉在十字架上。 Maka di dalam frasa yang pertama ini bahwa bagi mereka Yesus itu tidak memenuhi harapan mereka. 也就是说，耶稣没有辜负他们的期望。 Mumpung saya takut lupa, saya catat dulu ya. 我怕忘记，我就记下来。 Yesus tidak memenuhi 耶稣没有辜负他们的期望。 harapan. Tulis Mandarin. Oh iya, mereka. Oke, kamu mau? Enggak usah. Oke, Yesus tidak memenuhi harapan mereka. 主耶稣没有辜负他们的期望。 Mereka mengharapkan dia memulihkan Israel sebagai sebuah bangsa dengan menggulingkan kerajaan Romawi. 他们期望通过他来推翻罗马的帝国，来恢复以色列的民主的地位。 Di dalam pandangan mereka, Yesus itu punya kuasa loh.
在他们的眼中，耶稣有能力， Dia bisa menyembuhkan orang sakit, 他能够医治疾病， mencelikan orang buta yang waktu itu konon katanya tidak ada orang yang mampu mencelikan orang yang buta dan menjadi melihat. 他们能够使瞎子看见， Yesus bisa membangkitkan orang mati. 耶稣能够叫死人复活。 Jadi Yesus di dalam pandangan mereka punya kuasa yang besar. 耶稣在他们的眼中就是有非常大的能力 Dan dalam pandangan mereka Yesus itu punya pengikut. 啊！耶稣也是有追随者。 Ada orang yang berkata pengikut Yesus itu cuma 12. 有的人说主耶稣的追随者就12个人， Tetapi kalau kita melihat orang yang ikut Yesus itu lebih daripada 12. 其实主耶稣的追随者超过12个人。 Memang ada yang rontok ketika Tuhan berkata kamu akan makan darah dan dagingku. Dan mereka pergi sebagian besar. 是的，其中有的人就是听见主耶稣说要吃我的肉，喝我的血，他们就离开耶稣。 Tetapi dari misalkan mujizat 5 roti 2 ikan aja 5.000 orang belum termasuk perempuan dan anak-anak kan. 那么主耶稣给5饼2鱼给5000人吃饱，还没有报告他们的妇人的孩子们。 Jadi satu orang yang bernama Yesus punya banyak pengikut, orang yang siap bersama-sama dengan dia. 其实主耶稣很多的追随者，他们预备要跟耶稣在一起。 Belum lagi kalau melihat sejarah Israel. 我们看到以色列的历史， Israel itu punya sejarah ketika mereka di Mesir, mereka bukan dilatih sebagai tentara waktu itu. 其实以色列人在埃及的时候，他们没有训练他做军队， Kerja mereka hanya ngumpulin sisa gandum, berkas gandum dan kemudian buat dari tanah liat dan buat batu bata. 他们就是在那边有用这个麦片麦的叶子来做舌头， Mereka tidak pernah berperang. 他们从来不曾战争过。 Tapi ketika mereka keluar dari Mesir, maka Firaun bersama dengan pasukan yang tenggelam dan mereka berhasil mengalahkan berbagai peperangan. 当他们出埃及的时候，他们这些埃及的王，他们就沉在海里面，他们没有跟他们战争。 Saat itu, ketika zaman Yesus, mereka sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. 就在那个时候，耶稣的时代，他们就是被罗马所统治。 Mulai kapan sih kerajaan Romawi menguasai Yerusalem? 那么什么时候罗马就是统治这个耶路撒冷呢？ Maka dipercaya bahwa mulai dari kepemimpinan Jenderal Pompei di tahun 63 sebelum Masehi. 就是从主前63年，在崩贝的将军的领导下， Sampai tahun 30 Masehi. 一直到主后30年， Jadi kurang lebih 93 tahun nih mereka dijajah oleh Romawi. 前后大约有93年的时间被罗马所统治。 Sebenarnya kalau bicara tentang penjajahan, orang Israel itu rasanya sudah cukup kenyang dengan penjajahan. 我们看到这个，如果统治的话，这个以色列人merasa kenyang，好像已经merasa kenyang bahasa. Nah, mereka sudah banyak sebenarnya peristiwa sejarah mereka pernah diperbudak 也就是说，他们常常被成为奴隶， di Mesir. 在埃及， Berapa tahun mereka jadi di Mesir itu dibudak jadi Mesir? 他们在埃及多少年的时间做奴仆呢？奴隶呢430 tahun. ？430年。 Di Babel, ketika mereka dibuang ke Babel berapa tahun? 在巴比伦，他们被掳到巴比伦的时候有几十年呢？ Kalau yang bisa dapat makan siang. Saya bisa. Nah, bisa dapat makan siang. Di rumah masing-masing. Di Babel itu kalau lihat dari Yeremia 25, 70 tahunan. 他们以色列人被掳到巴比伦有70年的时间。 Jadi sebenarnya ketika bicara tentang perbudakan, di Mesir mereka punya pengalaman itu, di Babel mereka punya pengalaman, dan saat itu kurang lebih 93 tahun, satu generasi mereka punya pengalaman itu. 也就是说，他们就是足够的经验。也就是说，他们在埃及400多年，在这个巴比伦70年，他们有足够的时间成为奴仆。 Tetapi di dalam pengalaman-pengalaman itu mereka sebenarnya punya janji daripada Tuhan. 其实，在这样的经验当中，他们有应许上帝的应许。 Janji tentang Mesias. 关于这个弥赛亚的事情， Mesias dikatakan dalam perjanjian lama adalah keturunan Abraham 弥赛亚就是亚伯拉罕的后裔， dan berasal dari keturunan Daud. 也就是说，以及大卫的后裔。 Mesias itu punya arti yang diurapi. 弥赛亚这个名词就是说受膏者的意思， Seorang tokoh yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi bangsa Israel.
那么就是说，一个人物将要出现，作为上帝的代表，为着犹太人救赎。 Dan dalam bahasa Ibrani-nya itu menggunakan kata Masiah. 在弥赛亚这个词，在希伯来文原文就是 Messiah， yang artinya diurapi, 就是说弥赛亚的意思，受膏者， dipilih. 然后这是被拣选。 Musa itu pemimpin besar. 摩西是伟大的一个领导者。 Tetapi Musa tidak disematkan kata Mesias ini atau Mesias ini. 其实这个摩西不被称为弥赛亚， Yosua itu pemimpin besar Israel. 约书亚也是， Tetapi Yosua tidak disematkan kata Mesias ini. 那么约书亚也是不被称为弥赛亚。 Sehingga baik Musa ataupun Yosua, mereka bukanlah Mesias yang diurapi oleh Tuhan. 所以这个摩西跟这个约书亚不被称为弥赛亚受膏者， Mereka sedang menantikan itu. 他们就等待弥赛亚的来到 Di。dalam bahasa Yunani menggunakan kata Christos. 那么在希腊文就是 Christos， 基 Kalau 督， Christos kita seringkali mengenal dengan kata Kristus. 也就是说基督的意思。 Sehingga kalau kita sebut Yesus Kristus, 所以我们所以被称为耶稣基督， bisa berarti Yesus Sang Mesias itu. 所以耶稣基督是弥赛亚。 Dan kalau bicara tentang Yesus Mesias, maka di dalam Matius 16 ayat 16-17, 所以在马太福音第16章16到17节的圣经， ketika Tuhan Yesus tanya, menurut orang, siapa aku ini? 所以主耶稣跟门徒们说：“根据人，我是谁呢 Maka para murid berkata, oh menurut itu, menurut itu, menurut itu. Kemudian Yesus tanya, 所以他 menurut 说 kamu siapa?：“ 有的人说是你是谁？你是谁？你是谁？” Kemudian Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 以后彼得就回答说：“你是基督，是弥赛亚，是永生上帝的儿子。” Sehingga kita bisa melihat bahwa di dalam konsep para murid waktu itu ketika Yesus melayani 3,5 tahun, mereka tahu, percaya Yesus itu adalah Mesias yang diurapi, yang akan membebaskan mereka, anak Allah yang hidup itu. 所以当他们主耶稣的门徒3年半的时间在一起，他们确实的知道耶稣基督是弥赛亚，他要释放他们从罗马帝国的统治。 Termasuk 2 murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus tahu, percaya Yesus itu adalah Mesias. 包括这个王以马无事的2个门徒，他知道耶稣是弥赛亚。 Tapi ketika mereka menemukan realita Yesus yang mereka percaya sebagai Mesias, dia mati, harapan mereka tidak terpenuhi. 其实，在实际上，他们却看见耶稣死在十字架上，所以他们的盼望失去了。 Mereka sedih, 他们很悲伤， mereka kembali ke rumah mereka, 他们再次回到他们的家中。 dan kesedihan ini adalah buah dari harapan yang tidak terpenuhi. 那么这个悲伤，也就是说，他们的盼望没有实现。 Sehingga pola ini yang perlu kita pikirkan. 那么这个方式，我们必须要知道， Keinginan mereka, 他们的愿望， Yesus Mesias itu membebaskan mereka. 耶稣弥赛亚释放他们。 Pembebasan secara fisik yang tadi mengusir kerajaan Romawi dan mendirikan kerajaan Israel. 也就是说，他们就是身体上的这个释放，他们要建立这个王国。 Kalau Musa saja yang bukan Mesias bisa membebaskan Israel, kalau Yosua bukan Mesias bisa membebaskan Israel, masakan Yesus yang adalah Mesias tidak bisa membebaskan Israel. 这个摩西是这个摩西跟约书亚，他能够释放这些以色列人那么这个弥赛亚耶稣基督难道不能够释放他们吗？ Realitanya, 实际上， Yesus mati di kayu salib. 耶稣死在十字架上， Reaksi mereka, 他们的反应 tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari Yesus yang mati selain meninggalkan dia. 除了离开他，对于已经死去的耶稣无所要求。 Tiga pola ini mirip dengan pola hidup kita sebenarnya. 这3种的方式正像我们 Keinginan kita, 我们的愿望， Yesus membebaskan kita. 耶稣释放我们。 Makanya kalau orang ngajak orang pindah Kristen ya, kalau nggak hati-hati dengan embel-embel gini nih. 所以，如果我们要请一个人信耶稣，他的后面结果 Udah jadi Kristen aja. 啊 Udah jadi Kristen aja. 呀，你做基督徒吧。 Di Kristen itu enak loh. 做基督徒是很好的一件 Kalau ke 事。 gereja itu nyanyi-nyanyi. 如果去
去做礼拜，就在那里唱诗赞美上帝。 Kalau kamu sakit, kamu doa disembuhkan. 如果你生病祷告，你就得着医治。 Kalau kamu mengalami kelemahan secara ekonomi, kamu minta sama Tuhan, kan Dia pencipta alam semesta, masakan Dia nggak cukupkan 如 kamu? 果你在经费上不够的话，你就祷告上帝，因为上帝是创造宇宙万物的上帝，他拥有一切，所以你祷告上帝，上帝一定会供应的。 Itu keinginan kita. 这就是我们的愿望。 Realitanya, 在这实际上呢， seakan Tuhan tidak mampu menolong kita. 好像上帝没有办法来帮助我们。 Kita doa. 我们祷告， Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah doa untuk sebuah pergumulan berapa lama. 我们不知道我们在一件事情上挣扎了多久的时间呢？ Mungkin berbulan-bulan, 可能几个月的时间， mungkin bertahun-tahun, 可能好几年的时间， dan seakan tidak ada jawaban. 好像是没有回答。 Reaksinya, 它的实际上， kita menyerah akan pertolongan Tuhan. 那么我们就完全投降在上帝的手中。 Makanya banyak orang Kristen yang keinginan tidak terpenuhi, realita tidak terpenuhi, dan kemudian reaksinya mereka tidak ibadah lagi misalnya. 所以很多的基督徒，也就是说他们的愿望不被实现，他们实际上就是好像上帝没有帮助他们，最后的反应就是离开上帝。 Atau minimal mereka sebelum makan nggak doa lagi misalnya. 可能最少的就是说他们吃饭之前不要祷告了。 Nah, frasa yang kedua, 第二， ayat yang ke-24. 第24节， Ayat yang ke-24 dikatakan, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, bahwa tetapi dia tidak mereka lihat. 又有我们的几个人往坟墓那里去，所遇见的正如妇女们所说的，只是没有看见他。 Frasa yang kedua menjelaskan muka dua murid itu muram adalah mereka tidak mengenal Yesus. 他们面带从容，因为他们不认识耶稣。 Di dalam ayat yang ke-23b, berita kebangkitan sebenarnya sudah diberitahukan malaikat kepada para perempuan yang hadir di kubur. 其实第23节告诉我们，其实复活的消息已经有天使告诉了他们，以及在耶稣旁边的这些妇女们。 Kemudian para perempuan itu datang kepada para murid yang 那 lain. 么这些妇女们跑到门徒那里去， Para murid yang lain itu datang ke kubur. 那么这些门徒跑到坟墓里， Tetapi ayat yang ke-24 dikatakan, tetapi dia tidak mereka lihat. 可是他们说他们没有看见耶稣。 Dengan kata lain, para murid ini berkata, mungkinkah, benarkah dia sudah bangkit? 那么可能他们这么说，难道主耶稣已经复活了吗？ Padahal kalau kita lihat ayat yang ke-6, saya coba mengutip khotbah yang lalu. 那么路加福音第24章第6节， Malaikat itu berkata, dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. 所以天使告诉他们说，他不在这里，已经复活了。当纪念他还在加利利的时候，怎么告诉你们？ Saya ajak kita buka Lukas 24 ayat yang ke-11. 我们看路加福音24章 Silakan jemaat baca ayat yang ke-11 第11节 bersama-sama. 第11节。 Lukas 24 ayat yang ke-11, 1, 2, 3. Ada kata penting apa di situ? Perkataan itu seakan-akan omong kosong。 omong kosong. 在这里说这些话，看来是完全是胡说八道，胡说。 Mereka termasuk dua orang di dalam perjalanan ke Emmaus itu berkata kebangkitan itu omong kosong. 也就是包括这两个学生往以马五世的学生，他们不相信耶稣的复活，他是说全部都是胡说。 Dan kalau saya lompat lagi setelah peristiwa itu, dua murid ini datang kepada murid yang lain dan perkataan mereka pun dianggap omong kosong sama murid yang lain. 所以其他的门徒也是，这个两个门徒告诉其他的门徒也是一样的反应，咱们所讲的就是胡言。 Sehingga perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-25 rasanya coba memotong konsep mereka yang menolak tentang kebangkitannya. 所以在第25节，也就是说，他们拒绝耶稣的复活。 Ketika Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." 耶稣对告诉他们说：“无知的人啊，你们的心太迟钝了。”
Saya tadi lupa nulis ini sebentar ya. Mereka tidak mengenal Yesus. 他们不认识耶稣。第二点， Mengenal Yesus. Oke, 2 frasa sudah saya tuliskan. 那么这个2点我已经写上了。 Jadi teguran ini berhubungan dengan hati yang tumpul 那么这种的责备，就是说他心里的迟钝， atau lambat untuk menanggapi kesaksian para nabi dan kesaksian para perempuan ini. 也就是说他们就是不能够接受这些先知和妇女们的见证。 Kata bodoh yang disampaikan oleh Yesus digunakan oleh juga Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat yang ke-14. 无知的耶稣所讲的，跟罗马第1章14节所讲的一样， Yang berarti tanpa kecerdasan, 也就是说没有智慧， tanpa sebuah pemahaman. 没有理解， Di sini sebuah dakwaan, 就是dakwah 呀， teguran 就是说这句话就是责备的意思， dan lambat hati untuk percaya. 也就是说很迟钝的相信。 Kleopas dan rekannya termasuk orang yang tidak terlalu mempercayai kabar kebangkitan Yesus. 跟刘巴以及他的朋友，也就是说他完全不相信主耶稣基督的复活。 Karena itu Tuhan Yesus menegur mereka karena mereka tidak memahami dan mempercayai perkataan para nabi. 因为他们不了解、不明白这些先知们所讲的， Bahwa sebelum Mesias masuk ke dalam kemuliaannya, Mesias itu harus menderita. 也就是说，当弥赛亚还没有进到荣耀之前，他一定要先受苦。 Mungkinkah kita memiliki kesamaan dengan 2 murid ini? 我们可能跟这2个门徒一样啊， Mereka memiliki semua informasi tentang Mesias. 他们就是说，他们接受这些关于弥赛亚的消息， Harapan mereka tentang Mesias itu, tentang Yesus itu tidak sepenuhnya percaya, tapi terus mengalami kekecewaan dan harapan yang salah. 所以他们这些人就是完全不相信弥赛亚耶稣基督的复活，他们也是有错误的思想。 Kita juga adalah penerima dari begitu banyak informasi. 我们可能也接受这么大量的这个消息， Kita mendengar, 我们听， membaca firman, 我们读圣经， tetapi terkadang kita tidak benar-benar percaya pada apa yang tertulis dalam Alkitab. 可是我们有时候不相信，不完全相信圣经所讲的话。 Untuk mendapatkan kebenaran, kita harus memiliki fakta yang benar. 如果我们为着要寻找这个真正真理，我们就是要有设计的行动。 Kita harus mengetahui hal-hal yang benar. 我们必须要知道真实的情况。 Yesus menampakkan diri kepada 2 murid ini dalam perjalanan ke Emmaus untuk memastikan mereka memiliki fakta yang benar tentang Alkitab dan tentang Mesias. 当主耶稣跟往以马无事的那个2个门徒在一起的时候，他们要确实的相信这个真理。 Karena itu tindakan Tuhan Yesus pada para 2 murid ini adalah dia mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. 因为主耶稣跟他们在一起的时候，他们就教导这些神的话。 Dia adalah firman yang hidup yang mengajarkan firman pada mereka. 耶稣是活的道，他教导他们道。 Ayat 27 diceritakan bahwa dia mulai menjelaskan tentang kitab nabi-nabi, kitab-kitab Musa dan seluruh kitab nabi-nabi. 第27节告诉我们，于是从摩西和众先知起，凡圣经上所讲的话，都给他们讲解明白了。 Kira-kira kitab Musa dan kitab Nabi yang mana yang Yesus jelaskan? 那么摩西跟众先知所讲的，大概是在那一方面呢？ Yang menunjukkan tentang kemesiasan. 也就是讲到关于弥赛亚的这个真理。 Maka setidaknya 3 hal yang saya munculkan. 所以我们在这里用3件事情， Yaitu cerita tentang Abraham mempersembahkan Ishak. 就是讲到亚伯拉罕献上以撒的事。 Dan ini dirujuk di dalam Kejadian 22 dirujuk dalam Ibrani 11 17 sampai 19. 你说创世纪第22章跟希伯来书11章的圣经， Kemudian kisah Yunus di perut ikan. 关于约拿在鱼的毒妇里， Dan diingatkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 12 ayat 39. 在马太福音12章39节提到了约拿书， Kemudian kitab Mazmur 16, Mazmur 110. 还有诗篇第16篇跟诗篇第110篇。 Dan setelah peristiwa itu 31 32 menuliskan seperti ini. 那么自从这个事情发生以后， Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. 当时他们的眼睛就看见了，他们的眼睛就明亮了，这才认识耶稣。 Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 忽然间，耶稣在他们中间不见了。 Kata mereka seorang kepada yang lain. 他们彼此说，
Bukankah hati kita kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika dia menerangkan kitab suci kepada kita? 在路上，也就是说，耶稣和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？ Ayat 31 itu dengan tulisan ketika itu terbukalah mata mereka. 在第31节，也就是说，当时， Seakan-akan yang menjadi sesuatu yang membuka mata mereka adalah ayat yang 30. 也就是当他们的眼睛明亮了，就是在第30节。 Ayat 30 itu ketika bicara bahwa Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya dan memberikan pada mereka. 但那个时候，耶稣就拿起饼来，祝谢了，掰开，递给他们。 Jadi bisa jadi dua murid ini pun datang hadir di dalam perjamuan malam terakhir. 可能是说在晚餐的时候出现了。 Tetapi benarkah karena memecahan roti itu maka mata mereka terbuka? 是不是他们在主耶稣在掰饼的时候，他们就眼睛就明亮了吗？ Dan mereka akhirnya mengenal Yesus. 最后他们就看见、认识耶稣。 Kalau kita lihat kesaksian mereka ayat yang ke-32 ternyata itu bukan sentralnya. Ayat 32 yang menjadi sentral. 那么在那里第32节告诉我们，他们说话的时候， Dikatakan ketika ia bicara dengan kita di tengah jalan 在路上他还和我们说话的时候， dan ketika dia menerangkan kitab suci kepada kita. 当主耶稣讲解圣经给我们的时候， Yang menarik adalah gini. Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. 也就是说，我们最吸引我们，也就是说，忽然间耶稣就在他们中间不见了。 Apa arti untuk kita sih? 什么意思呢？ Apa yang bisa kita pelajari? 我们学习到什么呢？ Kita sesungguhnya tidak hanya perlu melihat Yesus meskipun itu menyenangkan. Bagaimana？ Kita tidak hanya perlu melihat Yesus 我们不单单不需要遇见耶稣，看见耶稣。 sekalipun itu menyenangkan. 虽然这样是叫我们感觉到很好， Kita kan seringkali berdoa pengen mengalami pengalaman spiritual, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. 有时候我们就想，也是盼望我们跟主耶稣遇见主耶稣一样。 Tetapi Yesus menekankan bahwa yang kita butuhkan pemahaman tentang rencana Allah sesuai dengan firman Tuhan. 也就是说，我们想到上帝的计划，就照着神的话。 Rencana Tuhan bagi kita lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. 上帝的对我们的计划比我们想象的要大， Ini mengubah cara kita menjalani hidup kita. 它就改变了我们的生活的方式。 Lukas 24 memanggil kita memahami keadaan kita dalam perspektif berbeda karena memahami firman Tuhan. 在路加福音第24章那里告诉我们， Yesus membuka pikiran dua murid ini di dalam memahami kitab suci. 也就是说，耶稣打开他们的思想，让他们明白神的话。 Dua murid ini berubah dari keadaan putus asa dengan digambarkan muka muram menjadi takjub. 那么他们这些两个门徒就是听见神的话以后，面带从容，最后他感觉到非常的惊讶， Hati yang berkobar-kobar. 心里火热。 Lukas 24 menunjukkan pada kita bahwa penawar terletak pada pemahaman firman Tuhan dan melihat hidup kita dalam terang firman Tuhan. 也就是说，路加福音24章告诉我们，一个没有盼望的基督徒和没有上帝的至赦的基督徒，只有在神的话语的亮光中才发现的。 Sehingga penawar hidup bagi kita yang tidak berpengharapan dan tidak memiliki pengenal akan Tuhan ditemukan dalam terang firman. 也就是说，一个没有盼望的基督徒，没有上帝的至赦的基督徒，只有在神的话语的亮光当中才发现。 Masih ingat tulisan saya yang tadi? 你们记得吗？我的这个笔记。 Dua hal yang dipikirkan kenapa mereka muram, Yesus tidak memenuhi harapan mereka dan mereka tidak 那 mengenal 个 Yesus. 两个门徒为什么面带从容呢？有两点。 Mungkinkah tulisan ini akan hilang? 可能这个字会不见了。 Mungkinkah orang yang bagi mereka Yesus tidak memenuhi harapan mereka bisa hilang? 是不是耶稣不能够满足他们的要求，是不是会不见了呢？ Mungkinkah mereka yang tidak mengenal Yesus menjadi mengenal Yesus? 是不是他们从刚才不认识耶稣，就变成认识耶稣了？ Mungkin nggak? Bisa hilang nggak sih tulisan? 可能吗？ Lihat ya. Semua bisa Kenapa? hilang nggak kira-kira? Ya bisa aja. Oke, bisa aja. Saya tunjukkan ya. Mungkinkah tulisan ini bisa hilang?
这些智慧不见吗？用火把它烧，untuk nggak kebakar semua ya? Coba lihat. Oh bisa ya. Bisa. Sudah dicoba. Baru tahu. Mereka tidak mengenal Yesus, menjadi mengenal Yesus mungkinkah? 他们不认识主，以后就遇见主，他们会认识耶稣。 Bisa. Pinter ya. Ya. Terima kasih. Nanti saya pulang coba ya. Boleh. Nanti kebakar loh nanti. Ya, jangan. Nah, bagaimana ketika itu hilang? Apa yang menggantikan? 那个东西不见了，两点不见了，什么来代替呢？ Maka Tuhan berkata, terang firman itulah yang menuntun. 也就是说也就是说神的话来指导我们。 Firman Tuhan itu hilang. 我们会不会上帝的话会不见呢？ Nggak bisa ya. Sungguh lo nggak bisa lo. Tidak. Diapain nih? Dibakar. Sehingga apa yang bisa kita maknai? Refleksi teologi seperti apa yang bisa kita maknai? 那我们神学的凡事是什么呢？ Jalan pertama adalah jalan menuju Emmaus adalah gambaran yang indah. 通往以马无事的路上是一幅美丽的图画。 Tentang apa artinya menjadi orang percaya di tengah dunia yang telah jatuh. 在这个时候，我们bagaimana？ Menjadi orang percaya di dunia yang telah jatuh. Yang telah 我们就是在这个犯罪堕落的世界里面， Perjuangan di tengah kekecewaan. 在失望中的挣扎， Harapan yang salah tempat. 我们错误的盼望， Keraguan yang terjadi dalam hidup. 也就是说我们在生活中常常出现的疑惑。 Refleksi teologis kedua. 第二个神学的反思， Apakah kita muram hari ini? 请问今天我们是不是面带愁容呢？ Mengapa kita merasa muram? 为什么我们会感到愁容呢？ Mungkin wajah kita bisa tersenyum, 可能我们的脸会微笑， tapi hati kita muram. 可是我们的心里是愁容的， Apakah harapan kita telah hancur? 是不是我们的盼望已经破灭了呢？ Apa yang kita harapkan? 我们盼望什么呢？ Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ingatlah inti dari Injil. 所以今天神的话的信息告诉我们，请记住，主耶稣是福音的本质。 Berpalinglah kepada Kristus yang merupakan inti dari Injil. 我们就要回到神的话，耶稣是我们福音的本质。 Ketika kesedihan menghentikan langkah dan harapan kita, 当一张愁容的脸拦阻了我们的脚步的时候， ingatlah Tuhan Yesus adalah inti dari Injil. 必须记得，主耶稣是福音的本质。 Ada banyak musim dalam hidup kita di mana kita mengalami kesedihan yang menghancurkan. 我们的生活当中很多的季节，可是我们经历极度的悲伤的时候， Di tengah masa-masa yang menyedihkan dan tanpa harapan, 在悲伤的时刻和没有盼望的， Tuhan begitu baik mengangkat hati kita dan mengingatkan kita bahwa kehidupan, kematian, kebangkitan Kristus memberikan kita harapan. 神如此仁慈地振奋我们的心，提醒我们耶稣的死和复活的生命给了我们生命的盼望， Memberikan kita harapan dalam hidup dan Alkitab menuntun perjalanan hidup kita dalam terang kemauan Tuhan bagi kita. 那么圣经在上帝对我们旨意的光中引导我们的人生的旅程。 Sehingga kesimpulan yang bisa saya ambil pada hari ini adalah seperti ini. 我们今天我所讲的结论就是这个样子。 Ketika wajah muram menghentikan langkah kita, 当我们的一张愁容的脸，就是说拦阻了我们的脚步。 dan ketika masa depan seakan dihancurkan oleh harapan yang sirna, 那么我们的前途就是说被这个所破灭了。 kita harus ingat bahwa Yesus adalah inti dari Injil. 我们必须要记住，耶稣就是福音的本质。 Dan Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan yang tertulis. 那么圣经就是唯一神的话。 Tuhan memberkati. 神祝福我们。 Kita berdoa. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata ya Tuhan. 主啊，你的仆人已经讲完圣经的话， Tetapi biarlah Kristus yang hidup itu
但愿你基督的复活， firman Allah yang ada di dalam hidup kami 神的话在我们的生活当中， terus berkata-kata di dalam kehidupan kami. 继续不断的在我们的生活中 Apapun 讲话 kondisi。kami, 我们无论在怎么样的情况当 kami 中， percaya Tuhan memberikan pengharapan bagi kami. 我们相信耶稣是我们的盼望。 Terima kasih Tuhan. 我们谢谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati.